Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar sekalian, pada hari ini cikgu akan mengajar kepada anda semua beberapa subtopik yang datang daripada bab vektor. Okey. Tajuk besarnya ialah vektor. Macam biasalah ya, cikgu akan mengupas dari sudut subtopik yang kecil sahaja, iaitu dari sudut bagaimana nak menjawab soalan-soalan vektor yang melibatkan vektor selari, vektor sama dan juga vektor paduan. Okey, baik. Sebelum itu, suka cikgu tekankanlah sedikit gambar rajah keseluruhan bab vektor ni sebagaimana yang cikgu sendiri rumuskan. Okay, vektor ni dia adalah beberapa bahagian yang besar, iaitu bahagian vektor, vektor paduan dan juga vektor unit. Okey, kemudian pada bahagian vektor itu sendiri, cikgu pecahkan dia pula kepada dua bahagian, iaitu vektor bebas dan juga vektor pada sata kartes. Yang mana pada hari ini cikgu akan sentuh bahagian vektor yang melibatkan vektor bebas. Okey? Tapi sebelum kita pergi lebih jauh dalam lebih dalam tentang vektor bebas itu, sukalah kiranya cikgu menekankan kepada pelajar tentang hukum segitiga. Yang mana hukum segitiga ini sangatlah penting dan perlu di dalam untuk memudahkan pelajar menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan vektor. Okey. Hukum segitiga ini sebenarnya adalah, cikgu gambarkan dalam bentuk beberapa kes, iaitu sekiranya soalan datang pada pelajar, walaupun dalam pelbagai bentuk sekalipun, pelajar cuma harus melihatnya sebagai sebuah segitiga sahaja. Okey, nanti pelajar akan faham apa maksud cikgu. Okey, sekarang ni kita anggap pelajar berhadapan dengan kes yang pertama, sebuah segitiga yang pertama, yang mana pelajar ingin mendapatkan vektor QR. Okey, so bagaimanakah pelajar ingin mendapatkan vektor tersebut? Okey, so dia adalah datang daripada gabungan dua lagi sisi pada segitiga tersebut, iaitu mengikut arah tau. Yang penting mengikut arah, yang mana dia harus mengambil vektor QP dan ditambahkan dengan vektor PR. Okey, nanti akan dapatlah vektor QR. Yang mana vektor QR juga dipanggil sebagai vektor paduan. Okey, berikutnya, sekiranya pelajar bermula dengan segitiga yang sama tetapi nak memulakan nak mencari vektor dari P ke Q. So, bagaimanakah vektor paduannya diperoleh? Okay, kalau vektor PQ, maka pelajar akan ambil daripada penggabungan vektor PR tambah RQ. Okay, sebagaimana arrow yang tertera tu ya. Okey. Demikian pula kalau katalah pelajar terpanggil untuk mengambil vektor paduan itu pada vektor PR. Okey, di situ ada sedikit kesilapan arah. Vektor PR, vektor PR, so arrow sepatutnya P ke R, maka bagaimanakah penggabungan vektornya dibuat? Jadi akan jadi PQ tambah QR. PQ tambah QR. Okey? Cikgu harap pelajar dapat mengecam apakah trend yang berlaku dalam proses penambahan tersebut. Okey? Alright, sekarang kita terus cuba jawab soalan ya. Soalan yang pertama. Okay, soalan ini melibatkan soalan-soalan yang menggunakan knowledge of pengetahuan tentang vektor sama dan juga vektor selari. Okay, gambar rajah diberikan. Okay, inilah maksud cikgu. Walaupun gambar rajah soalan itu dia beri bentuk lain pada segitiga, namun pelajar boleh mencerahkinkan gambar rajah itu kepada dua segitiga kerana
bila pelajar berjaya menceraikan kepada dua segitiga, maka pelajar boleh menggunakan hukum segitiga sebentar tadi. Okey, baik. Kita baca dulu soalan. Okey. Diagram below shows a rectangle OABC and the point D lies on the straight line OB. Okay. It is given that OD equals 3dB. Okay. Di situ ada maklumat yang penting ya. Okay. Express OD in terms of X and Y. Okay. Sekarang ni dia meminta supaya pelajar mengungkapkan vektor OD di dalam sebutan X dan juga Y. Okey. Bagaimanakah pelajar harus menyelesaikannya? Okey, apabila maklumat yang bermula dengan given, cikgu suka menekankan tentang dalam soalan yang panjang-panjang tu, keluarkan mana yang bermula dengan perkataan given ataupun diberi. Okey, sekarang dalam soalan ini, dia kata given OD equals to 3dB. OD adalah bersamaan dengan 3dB. Itu membawa maksud, ada penisbahan di situ yang mana pelajar harus menukarkan bentuk rates itu kepada bentuk linear itu kepada bentuk rates yang mana pelajar boleh buat OD per dB bersamaan 3/1. Okey? Yang ni penting ya. Daripada bentuk linear OD, 1 OD bersamaan 3 dB tersebut, pelajar ubahkan dia kepada bentuk rates atas bawah dengan menggunakan OD per dB akan bersamaan 3/1. Ataupun pelajar boleh mengubahkannya menjadi OD sama dengan 3/4 OB. Okey, saya harap pelajar tahu dari mana datangnya 4. Okey, 4 datangnya daripada hasil tambah nisbah 3 dan juga 1 ya, yang menjadikan OD adalah 3/4 daripada seluruh vektor OB tersebut. Okey. Berikutnya lagi, notice that ataupun given masih lagi diberi maklumat, iaitu dalam soalan ada mengatakan tentang OC adalah bersamaan dengan AB. Ataupun kalau dia tidak bagi tahu sekalipun, pelajar boleh tengok bahawa kalau OC itu 9X dengan arah O menuju C, maka dengan bentuk quadrilateral ataupun bentuk sebuah rectangle ini, maka di sinilah gunanya vektor sama, yang mana vektor AB juga adalah 9X. Okey, so pelajar boleh terus rumuskan sebagai OC akan sama dengan AB, iaitu 9X. Jadi, okey, OB, saya harap semua pelajar dapat lihat pada vektor yang cikgu sebutkan, iaitu OB, yang mana OB ini adalah reluctant vector ataupun vektor paduan daripada hukum segitiga yang cikgu katakan tadi, yang cikgu sebutkan tadi, yang mana dia akan diperoleh melalui penggabungan vektor OA dan juga OB. Secara hukumnya, OB sama dengan OA campur AB. Dan pelajar pun gantilah. Apakah vektor OA? OA adalah 5Y. Dan apakah vektor AB? AB adalah 9X. Maka OB adalah 5Y tambah 9X. Okay. Belum jawab lagi soalan ni. Soalan minta OD kan pelajar-pelajar? Okey. OD. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, OD adalah sebahagian vektor yang terletak di atas OB. Jadi bagaimanakah OD diungkapkan? Okey, maka dengan nisbah yang kita tahu bahawa OD adalah 3/4 daripada OB tadi, maka pelajar pun gantikanlah sahaja, iaitu OD bersamaan 3/4 daripada OB, iaitu vektor OB sebagai 5Y tambah 9X. Ataupun pelajar boleh mengembangkannya ataupun mengungkapkan OD sebagai 15/4Y tambah 27/4X. Okey, selesai soalan pertama. Saya harap pelajar dapat memahami flow untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan vektor selari, vektor sama dan juga vektor
paduan. Okey. Cikgu tambah lagi dengan soalan kedua untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Okey, ada satu gambar rajah. Okey. Masih melibatkan, selalunya vektor ini memang dia akan hadir soalan-soalan yang melibatkan penggabungan banyak segitiga. Kerana basic kita belajar vektor adalah hukum segitiga sebentar tadi. Okey. Jadi, soalan ini, kita baca dulu soalan. In the diagram below, Q and T are midpoints of PR and PS respectively. Given PT equals to A, okay, tertera pada gambar rajah, and PQ equals to B. Okay, vektornya diberi. Okay, soalan meminta kita express RS in terms of A and B. RS in terms of A and B. Okay, di manakah RS terletak? Okay, saya harap pelajar boleh nampak RS terletak di sebagaimana dalam gambar rajah itulah ya. Cuma apabila tidak ada arrow ditunjukkan, cikgu harap pelajar boleh faham bahawa R menuju S. Jadi arrow-nya perlu ditunjukkan ke sebelah atas. Okey? Baik, bagaimanakah jawapannya diperoleh? So RS, okey baik. Dalam kita nak pergi mencari vektor RS itu sebenarnya pelajar, bukanlah dia terus dapat dengan mudahlah tidak. Dia harus ada perjalanan dia. Okey, sekarang ni kita kumpulkan dulu apakah maklumat yang ada dalam soalan. Iaitu dia telah memberitahu dekat kita, okey, given, cikgu cakap tadi given perlu kita ambil take note Given Q and T are midpoints. So apakah makna yang dibawa oleh apabila dia berkata Q dan T adalah titik tengah? Iaitu membawa maksud apabila PT vektornya A, maka TS juga A. Apabila PQ vektornya B, maka QR akan menjadi, vektornya juga adalah B. Okey, so secara tidak langsung, pelajar juga harus mengetahui bahawa kalau PTA, TS vektornya A, maka P sampai S akan jadi 2A. Kalau PQ adalah B, QR adalah B, maka straight away daripada P ke R, vektornya akan jadi 2B. Okey. Kemudian, okey, di sini cikgu tulis TS sama dengan A dan QR sama dengan B. Okey, baik. Kita guna balik triangle law kita, okey, sebab kita dah pun melengkapkan sisi PS dan juga sisi PR. Okey, saya harap pelajar boleh rujuk balik gambar rajah. Kita dah pun melengkapkan vektor PS dah ada, vektor PR juga dah ada. Jadi memang boleh, sangat bolehlah kita menggunakan triangle law untuk mendapatkan vektor RS tadi. Okay, so hubungannya akan menjadi, kalau kita nak RS, okay, katalah macam kalau katalah pelajar tersilap, dia nak RS tapi pelajar ternampak SR. Tak ada masalah sebab kita dah bagi kes 1, kes 2, kes 3 tadi kan. So kalau dia SR, saya harap pelajar dah faham trend dia. Dia akan menjadi SP ditambah PR. Kalau dia nak SR, dia akan jadi SP tambah PR. Bucu yang tidak disebutkan itu akan berada di tengah-tengah. Okay. So apakah dia vektor SP dan PR? Pelajar pun gantikan saja apakah dia SP. Okey, SP tadi 2A kan? Tadi 2A. PS 2A. So, SP akan jadi negatif 2A. Manakala PR tadi 2A, 2B. Dan arah pun tidak pun kita ubah. So, dia maintain 2B. Maka SR adalah negatif 2A campur 2B. So, then, kalau kita nak dapatkan RS, kita cuma kalihkan sahaja. Tambah positif negatif sahaja, iaitu negatif 2A menjadi positif 2A dan positif 2B menjadi negatif 2B. So RS adalah 2A tolak 2B. Okey. Boleh anak-anak? Jelas ya? Alright. So kita kukuhkan lagi pemahaman kita dengan soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga masih menggunakan soalan-soalan yang melibatkan vektor sama, vektor selari dan juga sedikit penggunaan vektor paduan ataupun menggunakan hukum segitiga sebentar tadi. Okey. Mana soalan dia?
pasti akan ada diagram yang berbentuk segitiga. Okey, dengan maklumat-maklumat yang harus pelajar baca. Baca dan keluarkan dan buat sedikit short note lah ya. Okey, kita baca soalan. The diagram below shows a triangle DEF. Given that DP to the PE equals 2 to 1. 2 kepada 1. Which is ER to RF is equal to 1 to 2. Okay. What else? DP. DP equals to 2A. And DF equals to 3B. Okay. Expressed in terms of A and B. The vector of one Roman is FP. And the second one is FR. Okay. Mari kita mengungkapkan vektor-vektor yang diminta di dalam sebutan A dan juga B. Okey, kita buat FP dahulu. Okey, saya harap pelajar dah nampak di mana FP terletak. Okey, untuk makluman pelajar, soalan vektor ini dia tidak semestinya datang package bersama arrow tau. Dia harap pelajar telah pun faham bahawa kalau dia sebut FP, that is mean, itu membawa maksud memang arrow akan ditunjukkan daripada F ke P. Dan demikianlah untuk yang seterusnya. Okey, jadilah ni, sekarang ini kita akan cari FP. Okey, pada FP tersebut, okey, sekarang untuk diagram ini, cikgu dah pindah-pindahkan segala maklumat tadi. Kan dia dah bagi tahu given tadi tu kan. So, kita pindahkan maklumat itu ke atas gambar raja. Baik, untuk mencari FP. FP di situ. Jadi sekarang pelajar cerakinkan gambar raja, iaitu pisahkan gambar raja itu kepada segitiga yang bersesuaian. Baik, kalau kita nak dapatkan FP, so pastilah pelajar akan nampak bahawa mestilah nak guna segitiga FDP. Betul kan? Takkan pelajar nak guna segitiga FEP. Sebab kalau guna FEP, maklumat seolah-olah tidak mencukupi. Jadi, marilah kita guna segitiga yang memiliki maklumat yang cukup. Iaitu FPD. Okey, boleh anak-anak? So, ni sekarang untuk dapatkan FP dengan menggunakan penggabungan hukum segitiga sebentar tadi, pelajar akan ambil bucu yang tidak disebut, iaitu bucu D akan berada di tengah-tengah. So, dia jadi FD tambah DP. Okey, untuk dapatkan reluctant vector ataupun vektor paduan FP tersebut, dia akan datang dengan penggabungan FD tambah DP, which is negatif 3B tambah 2A. Negatif 3B tambah 2A. Sekali lagi cikgu tekankan, vektor FD diberi sebagai DF, so 3B. Maka sekarang ni disebabkan kita nak guna FD, so dia akan jadi negatif 3B. Negatif 3B tambah 2A. Okey, berikutnya untuk soalan untuk pencarian vektor FR pula, okey, mata semua melihat di mana lokasi FR. Okey, FR berada di situ, yang mana kita boleh guna banyak laluan daripada mana-mana segitiga yang ada. Cuma pastikan laluan yang kita pilih mencukupi. Mencukupi untuk dalam pembinaan hukum segitiga tu. Okey. So sekarang ni cikgu memberi cadangan supaya disebabkan kita tidak boleh terus menuju kepada vektor FR, jadi kita mungkin perlu melakukan benda lain terlebih dahulu, iaitu melihat segitiga yang besar, iaitu segitiga FED. Okay. Kenapa kita perlu guna segitiga yang besar itu? Kerana apabila kita menggunakan FED, kita dapati dua daripada sisi segitiga FED itu lengkap, ada vektornya. Jadi, kita boleh mengungkapkan vektor FE terlebih dahulu. Kita akan lengkapkan vektor FE terlebih dahulu dengan menggunakan hukum segitiga. Yang mana, bucu yang tidak terlibat adalah bucu D. So, untuk dapatkan vektor FE, dia datang daripada penggabungan FD tambah DE. Penggabungan FD tambah DE. Yang mana pelajar gantikanlah sahaja. FD adalah negatif 3B dan tambah DE. DE adalah positif 3A. Okey, baik.
Seterusnya, okey, dalam soalan tadi ada dimaklumkan tentang nisbah panjangnya FR terhadap FE. Yang mana kalau pelajar rujuk balik soalan, dia ada berkata FR adalah 2/3 daripada FE tersebut. FR adalah 2/3 daripada FE tersebut. Maka FE telah pun diketahui sebentar tadi. Jadi pelajar gantikan sahaja ke dalam persamaan itu, iaitu 2/3. Okay, FE digantikan dengan vektornya negatif 3B tambah 3A sama dengan, okay, kembangkan dan simplify lah dia sampai menjadi jawapannya, iaitu FR sama dengan negatif 2B tambah 2A. Okey anak-anak, cikgu sentiasa mengharapkan dengan 3 soalan yang cikgu bagi, dengan mengulang-ulang nota dan juga fakta yang sama, cikgu harap dia lekat dengan baik di dalam sanubari anak-anak. Okey, so cikgu akhiri cikgu punya kelas pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, settle.